Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 17 Ogos 2022 bersama dengan saya Nusyaha Mama Amin. Ahmad Zahid Hamidi menyeru ahli parti itu bersolidariti dengan Najib Razak yang berdepan rayuan akhir kes rasuah SRC International. Presiden UMNO itu berkata, akar umbi UMNO dan BN akan terus bersama bekas Perdana Menteri itu, tidak kira susah atau senang. Semalam Mahkamah Persekutuan memberikan tamparan berganda terhadap Najib dengan menolak dua permohonannya berkaitan kes rasuah SRC berjumlah RM42 juta. Mahkamah menolak permohonan Najib untuk mengemukakan bukti baru serta tidak membenarkan pendengaran kes rayuan utama ditangguhkan lagi sehingga 3 ke 4 bulan. Menulis di Facebooknya, Zahid berkata dia menghormati keputusan mahkamah, namun keputusan tersebut tidak menghalangnya untuk terus bersama dalam perjuangan Najib. Menurut ahli Parlimen Bagan Datuk itu, terlalu banyak jasa dan sumbangan Najib untuk UMNO dan BN serta kerajaan yang tidak dapat dilupuskan dalam sejarah negara. Katanya Najib berjaya menangkis serangan terhadap UMNO ketika parti itu diperlekehkan musuh politik mereka sepanjang 22 bulan pentadbiran PH. Tambah Zahid, Najib juga berjaya menjawab serangan pembangkang dengan data dan fakta dan membantu kempen BN semasa 3 pilihan raya negeri sebelum ini. Keputusan Mahkamah Persekutuan yang tidak membenarkan permohonan Najib untuk mengemukakan bukti baru dilihat merencatkan hak tertuduh. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, sekiranya bukti-bukti itu tidak kuat sekalipun, panel hakim sepatutnya membenarkan Peguam Najib mengemukakannya terlebih dahulu. Dalam satu kenyataan, Ketua Pemuda UMNO itu mempersoalkan adakah mahkamah tidak mahu tahu apakah bukti baru yang didakwa dikaitkan dengan kes rasuah SRC International itu. Mengulas lanjut, Ashraf berkata, negara sudah pasti tidak mahu melihat persepsi buruk rakyat terhadap sistem kehakiman negara seperti dekad 80-an dan 90-an berulang. Tambahnya, tuntutan Pemuda UMNO sebelum ini untuk mewujudkan tribunal khas bagi menyiasat konflik kepentingan Hakim Nazlan Muhammad Ghazali juga dipandang sepi pihak berkenaan. Ketua Pemuda UMNO itu turut mengingatkan bahawa Islam meletakkan keadilan pada tempat yang tertinggi, baik kepada hak mangsa atau hak tertuduh itu sendiri. Justru, kata Ashraf, setiap individu seharusnya diberikan hak seluas-luasnya untuk membela diri. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Laporan Jawatan Kuasa Siasatan Tadbir Urus Perolehan dan Kewangan Kerajaan mengenai projek pembinaan kapal tempur pesisir LCS yang diklasifikasikan sulit diubah status menjadi terbuka. Dokumen tersebut menyertakan bukti membabitkan tulisan tangan Ahmad Zahid Hamidi sekaligus menyanggah penafian bekas Menteri Pertahanan itu. Bukti dalam bentuk surat yang dihantar oleh Bustian Naval Shipyard BNS pada 8 Julai 2010 kepada Zahid meminta surat niat LOI mengenai projek LCS. Pengarah urusan BNS semasa itu, Ahmad Ramli Muhammad Noor, dalam surat itu berkata, syarikat berkenaan telah merancang projek LCS selama 2 tahun. Bagaimanapun BNS memerlukan LOI untuk meyakinkan pengeluar peralatan asal bahawa projek itu mendapat mandat dan restu kerajaan. Bertindak atas surat BNS, Zahid mencatat di sudut atas kanan surat, sub perolehan sila laksanakan. Sehubungan itu, Kementerian Kewangan dalam memorandum kepada Zahid pada 2 Ogos 2011 menyatakan kos perolehan LCS adalah tinggi dan memerlukan pertimbangan. Pada 15 Oktober, Kementerian Pertahanan mengeluarkan LOI kepada BNS namun menyatakan perbincangan lanjut perlu diadakan di antara Zahid dan syarikat itu. Minggu lalu, Zahid berkata adalah tidak adil untuk menyalahkannya atas kegagalan perolehan LCS kerana projek itu diberi selepas tempohnya sebagai Menteri Pertahanan berakhir pada 2013. Ahli Parlimen Bukit Mertajam, Stephen Sim, mempersoalkan mengapa Dewan Rakyat tidak bersidang semula untuk membahaskan skandal LCS. Ia selepas Yang di-Pertuan Dewan Negara Rais Yatim membenarkan usul membahaskan laporan jawatan kuasa kira-kira wang negara berhubung skandal tersebut. Dalam kenyataannya, Sim turut mengucapkan tahniah kepada Rais dan para senator
yang telah mengangkat martabat Dewan Negara. Katanya Dewan Negara merupakan tempat membangkitkan isu-isu berkepentingan rakyat dan bertindak sebagai semak dan imbang kepada kerajaan. Dewan Rakyat baru saja tamat susulan sidang 3 minggu pada awal bulan ini dan hanya akan kembali bersidang pada akhir Oktober ini. Menurut SIM, Rais telah menggariskan 3 syarat utama untuk membenarkan usul membahas laporan PAC tentang skandal SCS di Dewan Negara. 3 syarat utama itu adalah ia melibatkan perkara tertentu berkepentingan orang ramai kerana melibatkan keselamatan negara selain berkehendak untuk disegerakan. Justru, kata SIM, berdasarkan syarat sama, Dewan Rakyat harus segera bersidang untuk membahaskan isu yang kritikal ini. Baik, berita seterusnya. Ketua Pemuda PAS menegaskan kenyataannya mengajak pengundi PH untuk menumbangkan BN di Pahang tidak ditujukan kepada parti-parti pembangkang. Ahmad Fadli Syari berkata, dia tidak melihat sebarang masalah atas ajakannya itu kerana pengundi PH juga rakyat Malaysia. Dalam tulisannya di Facebook, Ahli Parlimen Pasir Mas itu berkata, malah di Kelantan ketika ini, sudah ada pemimpin UMNO dan PH yang sepentas berceramah menyerang kerajaan negeri. Semalam Ahmad Fadli berkata, partinya itu berpotensi menawan Pahang jika kena pada kaedah dan pendekatannya. Dia berkata adalah sangat rugi untuk undi PH dibazirkan bagi memenangkan BN di negeri itu. Bagaimanapun rakan sejawatannya dari UMNO, Ashraf Wajdi Dusuki beranggapan tidak mustahil untuk PAS kembali menyertai pembangkang susulan kenyataan itu. Sementara itu Ahmad Fadli berkata, kenyataannya itu senada dengan timbalan Presiden UMNO, Muhammad Hassan, yang menyebut BN tekad untuk merampas Kelantan dan Terengganu. Kata Fadli secara sinis, dia juga mungkin akan mengajak pengundi BN di Pahang untuk mengubah sokongan kepada PAS. Pemilik kelab komedi Crack House, Rizal Van Gezel, kini disenarai hitam seumur hidup daripada mendaftarkan lesen perniagaan di Ibu Negara. Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan Jalaluddin Alias berkata, DBKL bersetuju membatalkan lesen perniagaan kelab komedi berkenaan mulai 30 Julai lalu. Menurut laporan berita harian, Jalaluddin menjelaskan pemilik kelab tersebut tidak boleh mendaftarkan sebarang aktiviti perniagaan di Kuala Lumpur walaupun menggunakan nama dan syarikat berlainan. Menurutnya, DBKL juga sedang memantau beberapa kelab yang disyaki terbabit dengan aktiviti seumpama itu di sekitar Ibu Negara. Crack House mendapat perhatian baru-baru ini berhubung persembahan kontroversi seorang wanita di kelab itu yang didakwa menghina Islam. Rizal pula menjadi tumpuan kontroversi selepas video persembahan komedinya yang tersebar di media sosial menyebabkan pihak tertentu tidak berpuas hati. Dia kemudiannya ditahan oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman pada 14 Julai lalu. Beberapa hari kemudian, kelab miliknya di Taman Tun Dr. Ismail itu telah dirosakkan dan Rizal menerima ugutan bunuh yang dihantar kepada isterinya. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.